menyantuni mereka di lapangan. Tahun ini adalah merupakan tahun yang ke-20 sejak secara rasmi berdaftar pada tahun 2001 dan ABIM itu 50 tahun pada tahun ini, juga memberikan satu gambaran bahawa gerak kerja yang dilakukan bukan baru dan ini bukan kerja main-main. Ini kerja yang serius untuk umat. Jadi penerusan 20 tahun, barangkali kita yang mungkin lahir 2-3 tahun selepas itu, saya yang baru lahir mungkin 10 tahun selepas itu, apa yang kita buat ini adalah sebahagian daripada menyantuni dan menyambung legasi yang telah ditinggal oleh para kita kata pendukung awal. Ustaz Romai juga sebahagian daripada pendukung awal Timbalan Presiden ABIM waktu itu. Saya rasa telah banyak meletakkan satu asas yang cukup baik untuk kami generasi yang terdahulu untuk meneruskan. Sebab tu dalam Al-Quran juga Allah sebutkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita takut sekiranya kita meninggalkan di belakang kita generasi yang lemah. Sebab itu dalam keadaan kita hari ini saya fikir bahawa generasi terdahulu telah meletakkan asas yang cukup hebat. Dan apatah lagi dalam keadaan kita menyantuni masyarakat, menyantuni umat, kita fikir bahawa apa yang kita lakukan ini adalah merupakan penerusan kepada rantai perjuangan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai asasnya. Jadi apa yang kita akan buat dalam GPM, saya akan ceritakan pada tuan-tuan, pada adik-adik, seseri yang saya hormati sekalian. Dan mungkin selepas ni kita perlukan sesuatu tindakan lah. Maksudnya ada lepas ni kita boleh sama-sama gerakkan. Seterusnya, dalam keadaan dunia ni, kita dengar tentang pelbagai isu. Next slide. Konflik, peperangan, isu ekonomi, budaya populisme, ideologi yang pelbagai, radical element, di Myanmar kudeta yang belum selesai, COVID-19 juga sudah 2 tahun dalam keadaan itu. COVID-19 yang berlaku tidak menghalang daripada berlakunya kejadian-kejadian lain, konflik-konflik yang ada, kemarau dan kita kata isu-isu yang berlaku cukup banyak. Malam tadi kami bersama dengan komuniti Yaman. Dia sebut bahawa kami tidak perlukan sumbangan duit tuan-tuan semata-mata. Kami perlukan doa. Jadi doa tu kenapa? Kerana dalam keadaan kita hari ini dapat makan, dapat berjumpa, dapat berpuasa dengan baik. Kita tahu bahawa keadaan rakan-rakan kita di luar sana begitu mendekam, begitu takut, begitu kita kata situasi yang tidak stabil dan sebagainya. Kita tidak mahu nanti apa yang kita lihat, apa yang terjadi di luar sana akhirnya berlaku kepada kita. Sebab apa? Next kita pergi. Dalam keadaan COVID-19, lockdown, MCO, student tak boleh balik, kita tak boleh rentas negeri. Sekarang dah keluar kenyataan next. Kita kedengar tentang tak boleh rentas negeri, kalau rentas tu haram untuk Aidilfitri kan. Apa yang kita lalui semasa COVID-19 ini, MCO, PKP, PKPB, PKPD sebagainya itu adalah merupakan sekelumit. Pergi slide sebelumnya tu. Sekelumit dengan apa yang sebenarnya dilalui oleh rakan-rakan kita. Next slide, satu lagi. Dilalui oleh rakan-rakan kita di luar sana. Apa yang berlaku kepada Uyghur. Semalam kita buat juga kempen Roti Nan. Kempen Nan sebagai satu simbolik solidariti kita kepada etnik Uyghur yang ditindas, yang dimasukkan dalam penjara yang disebutkan sebagai concentration camp, training vocational camp. Tetapi mereka sebenarnya telah dipisah-pisahkan. Akidah mereka digadaikan. Dalam bulan puasa mereka diminta untuk minum, makan secara terbuka. Kalau tidak dihukum. Di Kashmir, lockdown itu bukan sekadar lockdown, mereka diserang dengan peluru bulat. Internet langsung tidak ada, keluarga juga dipisah-pisahkan dan apatah lagi Palestin sebagai contoh di sini, tuan-tuan tengok itu adalah merupakan wall yang memisah-misahkan antara kawasan. Keluarga yang dulu mungkin hanya mengambil masa seminit untuk pergi berjumpa dengan sahabat dan saudara yang lain, kejiranan itu mengambil masa puluhan ataupun beberapa jam untuk sampai oleh kerana tembok penghalang yang dibina itu. Sebab itu dalam keadaan hari ini, kita berada dalam keadaan tertekan dengan COVID sebab MCO itu menyebabkan kita tidak boleh ke mana-mana. Saya sebutkan bahawa apa yang dilalui oleh rakan-rakan kita itu puluhan tahun lebih hebat, lebih dahsyat daripada apa yang kita lalui hari ini. Remis awalnya itu. Kita pergi kepada negara yang terlibat dengan konflik di Middle East. Boleh pergi ke slide yang seterusnya. Dr. Romai adalah kita kata pensyarah yang datang daripada Kahirah, Mesir.
Jadi saya tak pernah pergi ke Kahirah sebab saya masuk terus ke negara konflik Syria. Jadi bila saya masuk ke Syria, saya telah melihat keadaan kemusnahan. Saya melihat dan teman-teman maksudnya melihat kemusnahan bangunan yang kita tidak boleh bayangkan bagaimana keadaan sesebuah negara sebelum perang. Jadi bila saya berkesempatan pergi ke Mesir, waktu sampai first tu saya tengok ini macam sama macam Syria. Maksudnya mungkin negara-negara di Middle East itu hampir sama dari segi binaannya, dari segi culture dan juga mungkin dari segi weathernya. Dan ini adalah merupakan gambaran sebuah bandar yang sangat-sangat cantik, padat, dengan nilai estetika yang tidak boleh digantikan dengan semata-mata pembinaan projek baru, pembinaan semula. Tidak. Ini adalah merupakan bandar barangkali yang disebutkan juga dalam surah Isra, Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna. Inilah bumi yang diberkati itu termasuklah Palestin, bumi yang diberkati itu juga barangkali Syria, Jordan dan lain-lain. Ini antara kita kata apa lokasi yang sangat-sangat strategik. 10 tahun lalu tuan-tuan, ini adalah gambar yang saya boleh katakan bahawa ini rutin yang dilalui oleh teman-teman kita. Sekarang apa yang terjadi? Pergi slide yang seterusnya. Kita tengok keadaan 10 tahun. Krisis yang tidak henti-henti. Adakah kami ingin berdiam diri setelah melihat kepada kemusnahan ini? Adakah kami nak menutup mata, mengunci mulut setelah melihat kejadian, melihat pembunuhan di depan mata, melihat roket yang jatuh di depan mata, apatah lagi melihat kita kata apa anak-anak kecil yang mati dibunuh. Projek-projek sekolah yang kita siapkan. Anak-anak yang bersiap sedia menyambut ketibaan kami 15 minit sebelum itu diserang. Jadi ini keadaan-keadaan yang sangat-sangat mendesak yang memerlukan keperhatianan kita semua. Pergi slide yang seterusnya. Cubalah kalau kita bayangkan itu di tempat kita. Bayangkan Kuala Lumpur, bayangkan Pasar Seni, bayangkan bandar kita. Tuan-tuan yang ada, adik-adik yang ada kat sini tengok gambar sebelum selepas itu, kita nak buat satu gambaran bagaimana keadaan sebelum dan selepas. Supaya kita hari ini melihat pada isu ini, kita tidak hanya rasa macam itulah bila sebut perang kita refer Palestin. Sebut perang ingat Syria. Sebut perang ni sebab kita dah terbiasa dengan benda ni, sebab kita dah ada suatu perkara yang saya sebutkan tadi, hilang rasa kemanusiaan. Kalau kita pergi tadi dah jauh pergi Middle East, saya bawa anda semua balik pergi ke negara kita sekejap. Next, kita tengok dalam keadaan bencana alam terutamanya. Paling tidak mungkin kita pernah merasai banjir. Paling tidak mungkin kita pernahlah tolong orang yang baru terkena dengan banjir besar. Gempa yang menghampiri Malaysia itu paling tidak antara kita kata apa kejadian-kejadian bencana yang telah kita kata sekian makin hampir sesuatu yang dulu kita rasa janggal dengar, sekarang dah tak mustahil dengar. Tadi disebutkan oleh Sakifah tadi, saya menawan puncak Gunung Kinabalu. Sebab apa saya tak Gunung Kinabalu sebagai pencapaian saya? Satu, sebab gunung tu memang tinggi lah, 4,000 meter kan. Tak mudah juga nak naik sebenarnya. Kalau kita tak ada satu motivasi yang kuat, kadang-kadang bila kita dah penat tengok orang kat tong gas relax je naik atas, kita rasa macam malu pula kan kalau tak sampai kan. Jadi saya nak sebutkan gunung berapi pula, Gunung Kinabalu ni. Sebab apa? Sebab bila kita nak tawan ke puncak tu, kita akan terlebih dahulu berhenti di Labang Rata. Dia punya dalam 700 meter lagi nak sampai. Tapi semua pendaki dia kena naik pukul 3-4 pagi. Sebelum sampai ke puncak sekitar pukul 6-7 pagi. Jadi bila kita naik malam, gelap tak nampak. Tapi bila kami turun daripada puncak, nak turun semula ke bawah itu, rupa-rupanya kami melalui tempat runtuhan Gunung Kinabalu tu. Cuba bayangkan keadaan kita sangat penat waktu itu berlaku runtuhan gegaran yang mengakibatkan bongkahan batu yang sangat besar. Saya tak rasa saya boleh lari. Saya tak rasa saya boleh, kita kata apa, nak selamatkan diri. Tak. Dalam keadaan yang sangat penat, sangat terhad, terbatas pergerakan, kita boleh tengok bagaimana kejadian itu, bongkahan batu yang sangat besar yang kita sangat kecil. Itu baru gunung. Tetapi kalau kita tengok juga kepada negara-negara lain, alhamdulillah Malaysia, next, relatifnya kita masih lagi selamat. Sebab apa? Kita slide yang seterusnya kita tengok, kita terselamat oleh kerana kita masih lagi diselamatkan oleh lingkaran api Pasifik
titik-titik merah itu menunjukkan keaktifan kawasan-kawasan dan juga titik-titik menunjukkan bahawa berlakunya gempa, gegaran, gunung berapi dan sebagainya. Alhamdulillah, Malaysia masih lagi relatifnya selamat. Sebab itu, kalau bila saya banyak ke Indonesia, waktu bersama dengan teman-teman, saya sebutkan bahawa kami dari Malaysia mengucapkan terima kasih pada teman-teman kita di Indonesia sebab banyak menyelamatkan kita. Sebab di Indonesia tu, kalau kita di Malaysia, kita biasa dengar istilah LGBT. Betul tak? Kita biasa dengar istilah LGBT, maka perkaitan LGBT tu kita kaitkan dengan lesbian, gay, bisexual, transgender. Tetapi di Indonesia, dia kata kami juga ada LGBT itu, tetapi kami ada lagi besar LGBT yang lain. Dia tanya apa LGBT tu? Dia kata L yang dimaksudkan tu next adalah likuafaksi. Ni kena belajar sikit, mungkin kita tak pernah dengar masa belajar geografi dulu kan. L itu likuafaksi itu adalah pergerakan tanah. Tengok gambar yang sebelah kanan tu, gambar sebelum Ogos 17, 2018. Ini di Sulawesi, saya ambil di Sulawesi. Dan Oktober 1, 2018, gambar yang diambil menerusi Google Image ini menggambarkan pergerakan tanah. Kalau tuan-tuan sekarang ada di sini, kat rumah kita sekarang ni, kat tempat yang kita duduk sekarang, berlakunya likuafaksi, kita bergerak 5 km ke depan, ke belakang, yang mana dulu mungkin kalau kita rumah atas bukit, mungkin bila berlaku likuafaksi, kita berada di bawah. Dah jadi bukan bukit dah. Orang yang dulu mungkin berada tanah rata, sekarang dah jadi bukit. Itu yang kita boleh lihat, dan bila kita tengok ini yang disebutkan sebagai apa yang kita macam dalam blender kan. So kita tengok kemusnahan-kemusnahan tu, orang cari, dikata saya jumpa seorang budak tu, dia dah kematian semua ahli keluarga kecuali dia, sebab waktu kejadian tu dia pergi mengaji. So dia lepas balik sekolah, dia dah pakai baju sekolah masa saya jumpa tu, memang baju sekolah yang sangat lusuh, dah koyak-koyak. Tapi dia duduk dekat, tengok di sebalik timbunan tu, dia duduk tengok dekat tempat tu. Saya tanya, kenapa kamu duduk kat sini? Dia kata, di depan aku ini adalah rumah aku. Sebab apa? Sebab dia ingat atap rumah dia warna tu. Saya tanya, mana rumah kamu? Ditunjuk, sangat jauh. Maksudnya pergerakan tanah itu mengakibatkan keluarga dia semua mati. Dia dekat situ tetapi dia hanya identify rumah dia berdasarkan pada itu. So ini yang kita sebutkan anak-anak yang berada dalam situasi IDP, internal displaced. Duduk kat dalam negara tetapi tak tahu mana keadaan, mana pergi rumah dia. L itu adalah likuafaksi. Ini istilah baru kalau boleh belajar. GB itu adalah gempa bumi. Saya sebut LGBT kan. GB gempa bumi. Gempa bumi skala Richter yang cukup besar di Sulawesi itu mengakibatkan T yang terakhir itu tsunami. Likuafaksi, gempa bumi dan tsunami itu package yang ada tak jauh daripada negara kita. Yang boleh mengakibatkan, ini adalah merupakan jambatan McDonald. Nampak warna kuning macam McDonald kan? Kat situ lah panggil jambatan McDonald. Tetapi jambatan yang begitu besar, datangnya tsunami tuan-tuan, sekarang ni tak ada langsung dah jambatan tu. Runtuhan itu cukup besar. Kadang kita nampak ombak contohnya. Tapi jangan main-main. Ombak yang ada itu memang Masya Allah. Saya rasa kalau boleh memusnahkan kita kata apa, binaan yang sangat kukuh, apatah lagi kita kata kita dunia yang sekarang dah semakin melarat, dah tua, dah tak lama sebenarnya kita berada dalam keadaan yang disebutkan oleh Nabi SAW sendiri, keberkatan masa kita hilang. Kita dah pergi pada fasa-fasa terakhir kehidupan dunia ni. So, persiapan kita bagaimana dalam keadaan ni? Sebab tu, pergi sikit saya tunjuk lagi dekat Sulawesi ni. Next. Bagaimana kalau Ustaz Romai sebut tadi tentang Aceh. Ini adalah pengulangan peristiwa Aceh. Aceh yang kalau Ustaz Romai pergi kan, maksudnya dah habis semua tempat. Tinggal satu masjid tu. Dekat Aceh, dekat Sulawesi ni pun sama Ustaz. Masjid tu tak besar pun. Tapi this is the only masjid yang berada di tepi pantai yang masih kukuh binaan ni. Maksudnya kat sini ada satu gambaran walaupun tenggelam tak boleh pakai, tetapi kalau saya tanya tengok balik gambar macam mana kat masjid sini, kalau orang Terengganu biasa pergi masjid terapung kan. Tapi ni kecil lah. Tapi maksudnya kalaulah itu kita boleh bayangkan, boleh Allah SWT janjikan kepada kita apatah lagi sangat kepada keadaan yang kita kata selamat-selamat tadi, belum tentu sebenarnya dalam keadaan hari ini. Baik, ini di Indonesia, krisis kemanusiaan tak berakhir. Saya katakan tadi, COVID itu tidak menghalang, COVID tak mematikan
kejadian tragedi kepada manusia. Next, kita dengar tentang kejadian kelompok minoriti Rohingya sebagai contoh. Sekarang ni berlaku satu istilah yang kita panggil sebagai xenophobic. Kebencian yang meluap-luap kepada orang yang bukan warga negara, bukan agama, bukan kaum bangsa kita. Semua menolak. Mereka datang sebagai boat people. Ini keadaan-keadaan yang mereka terpaksa lalui. Semua negara hampir menolak. Sebab faktor kita tidak menandatangani perjanjian Refugees Convention yang boleh menerima refugees. Kalaupun terima mungkin dalam keadaan yang tidak welcoming as a muhajirin dan ansar sebagai tetamu, tapi dianggap sebagai musuh, dianggap sebagai orang luar yang tidak dialu-alukan. Apatah lagi kalaulah kelompok-kelompok ini malah dijadikan juga mangsa kepada pemandangan manusia yang ada di atas bot itu. Tuan-tuan, ini gambar kartun. Saya nak tunjuk gambar sebenar macam mana keadaannya. Next. Kalau tengok gambar kartun ni, inilah keadaan. Bot ini barangkali menjadi kecil, menjadi besar, berbulan-bulan di atas kapal, di kita kata Andaman Sea. Yang mati di atas bot begitu ramai. Yang lahir anak kat situ. Yang saya sebut banyak keadaan ini. Yang dibayar, terpaksa membayar, terpaksa jadi pemandangan manusia, human trafficking. Dan ada yang dibunuh bila sampai di daratan. Kita dengar tentang peristiwa wang kelian di Perlis yang belum selesai. Penemuan tulang belulang. Ini adalah sebahagian daripada Rohingya yang dijadikan sebagai mangsa. Mereka telah lari daripada negara. Mereka sendiri dalam keadaan untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga. Tetapi bila mereka pergi jauh untuk mencari sinar perlindungan, tetapi akhirnya mereka end up di lautan dan sebagainya. Next. Ini keadaan yang saya boleh sebutkan bahawa mereka adalah berada dalam situasi yang saya fikir ini dan ini isunya. Kalau boleh kita lihat sedikit gambaran dunia secara rangkuman yang saya boleh sebutkan dengan video ni. Silakan kalau boleh ditayangkan video ni. Next slide. Ya.
Baik, sebenarnya kalau kita tengok gambaran tentang keadaan perbandingan tadi, ini adalah hakikat sebenar yang kita sebagai manusia dan secara umumnya kita melihat pada apa yang berlaku di dunia ini sedang kita lalui sekarang ni. Dan kalau kita lihat atas mata kita sebagai seorang manusia, paling tidak saya rasa perlu ada rasa empati, rasa simpati. Bukan rasa untuk kita anggap bahawa ianya memang berlaku kepada mereka yang tidak berusaha, mereka yang suka bergaduh, mereka yang suka cari pasal dan sebagainya. Tapi kita melihat bahawa apa yang berlaku ini sebagai satu istilahnya manifestasi keadaan dan cabaran hidup. Bila kita sebut tentang hidup kita di dunia ini, kita bukan menganggap bahawa kita adalah sebagai seorang warga yang hidup bersendirian, tetapi kita sebagai entiti global citizen yang kita sebut bahawa apa yang terdetik yang dirasai oleh teman-teman kita juga sebahagian daripada yang kita kena rasai. Yang itu kita kata kita sebagai orang umat Islam sebagai contoh, ini antara sentimen yang kita perlu rasa bahawa kita punyai umat yang sedang sakit, punyai umat yang memerlukan. Dan kalau bukan kita, siapa? Kalau bukan sekarang, bila? Jadi ini keadaan-keadaan yang kita kena lihatlah. Okey, mana apa Syafiqah? Dia dah tak ada dah. Okey, next slide. Okey, sebab kita masih dalam Ramadan, ini yang mungkin kita katakan bila berlaku persoalan-persoalan begini, apakah puasa saya sah jika tidak memiliki makanan untuk sahur ataupun iftar? So, tidak ada apa, nak sahur pun tidak ada, apatah lagi untuk berbuka. Jadi ini keadaan apabila seorang syekh yang menangis bila mendengar soalan ini diajukan kepada beliau. Dan ini dalam keadaan kita mungkin dah tahu apa juadah untuk esoknya. Kadang-kadang bila kita berada dalam situasi-situasi ini, memungkinkan kita untuk memikirkan sesuatu di luar konteks. Dan kadang-kadang orang-orang yang berada dalam situasi seperti ini juga memikirkan di luar kotak apa yang kita fikirkan. Sebagai contoh, kalau tengok pada next slide yang seterusnya, apabila ada pertanyaan berkaitan dengan seorang anak-anak di sini sebutkan sebagai the rocket may be above us but they have forgotten Allah SWT is above them. Dalam keadaan itu kita fikir bahawa anak-anak ini yang melihat jatuhnya senjata barrel bomb, serangan itu, tetapi mereka memikirkan bahawa ada Allah SWT di sebaliknya itu yang menyelamatkan mereka, memberikan mereka kekuatan. Tetapi kalau kita tengok juga kepada persoalan ini, persoalan berkaitan dengan anak-anak, kita rasa seolah macam ini adalah merupakan generasi yang hilang, lost generation. Banyak kita jumpa anak-anak yang kita santuni, kita berikan mereka buku sebagai contoh, tapi end up mereka minta senjata. Kalau saya pergi waktu perayaan di Syria sebagai contoh, semua anak-anak di situ, di tangan mereka tu seolah wajib ada replika, ada permainan senjata. Seolah kita rasa ni betul ke tak betul? So, yang ini saya nak sebutkan di sini bahawa culture, budaya dan konteks yang berlaku kepada mereka menyebabkan pemikiran mereka tidak tahu apa itu buku. Tidak tahu apa itu sekolah. Apatah lagi tidak tahu apa itu membaca, mengira, mengeja dan sebagainya. Dan ini realiti yang berlaku di dunia hari ini. Khususnya kepada mereka yang berada dalam negara konflik. Sebab itu dalam hal ni, untuk fasa yang pertama dalam pembentangan saya ni, saya nak bagi satu persoalan. Next, dalam keadaan ni kita kena tanyakan kepada kita, you know the real meaning of peace only if you have been through the war. So ini juga persoalan yang selalu dibangkitkan oleh teman-teman sewaktu saya berjumpa dengan mereka. Bila ditanyakan mereka apa kerja mereka, ya dia jawab, saya guru, saya tukang paip, saya technician, saya computer science. Semua ada kerjaya, hari ini disebut hari pekerja, betul. Semua ada kerjaya, tetapi bila berlaku sesuatu dalam negara mereka itu, kerjaya mereka itu terpaksa mereka lupakan. Kerjaya mereka itu akhirnya terpaksa mereka mempertahankan diri mereka, mempertahankan keluarga mereka, mempertahankan negara mereka. Kalaupun mereka yang kaya, tuan-tuan, mereka boleh pergi ke luar negara, pergi ke third country, berhijrahlah, travel lah. Kalau yang tidak punya apa-apa, bayangkan, matinya di sini, lahirnya di sini, membesarnya di sini. Sebab itu dia sebut pada saya waktu itu dengan kawan-kawan sewaktu kami borak. Sebab bila lepas balik daripada tempat yang kami ziarah di Aleppo ni,
Seminggu selepas tu saya dapat gambar dia dah syahid. Saya ingat tempat yang kami ziarah itu telah diserang. Dan waktu itu dia ada satu reflection pada saya bila mana perbualan kami waktu itu mendengar pesan-pesan daripada dia. Kata Fahmi, ingat suatu hari nanti negara kamu Malaysia akan jadi seperti mana negara kami Syria. Waktu tu saya rasa macam mustahil, saya kata kita multiracial, hidup bersatu padu, election tak ada pembunuhan, sebut tak ada timbul isu-isu konflik begitu. Tapi disebut pada saya balik, dia kata memang dulu pun begitu. Aku dulu melihat konflik, melihat peperangan, melihat refugees, aku melihat pada orang-orang lain, Iraq, orang Libya, orang Palestin. Dalam keadaan itu aku tidak pernah memikirkan dan suatu hari terbetik dalam fikiranku bahawa satu hari nanti aku menjadi seperti mana yang kamu nampak hari ini. Kita hari ni tengok apa yang berlaku pada orang, barangkali kita tak pernah pun terfikir kalaulah benda tu berlaku kat kita. Tetapi reminder itu telah datang, dan reminder ni saya kena pesan pada kawan-kawan yang ada bahawa ini adalah merupakan pesan-pesan yang mana hari ini kita mungkin berada di atas, mungkin satu hari nanti kita di bawah. Dalam hari ini kita punyai sesuatu, kita tak memberi waktu, kita dah hilang, nilai pemberian itu telah hilang sebab kita yang meminta. Sebab itu bila kita sebut tentang apa maksud pelarian, kalau saya tanya pada semua orang, barangkali kita boleh jawab 10 out of 10 jawapan tu betul. Apa maksud refugees? Kalau tanya soalan tu mungkin semua boleh jawab. Tetapi dia kata maksud sebenar yang aku faham bila mana aku sendiri yang menjadi refugees. Sebab tu kalau kita tanya orang kaya yang tak pernah miskin, apa maksud kemiskinan? Dia tak boleh define apa itu kemiskinan. Dia mungkin boleh bagi garis kemiskinan semasa sekarang. Dia mungkin boleh bagi poverty line index ke apa ke lah, dijawablah soalan-soalan yang begitu kan. Tetapi maksud sebenar kemiskinan, kalau kita tidak pernah melalui kemiskinan, itu tak sama jawapan yang dirasai dan tafsiran kita dalam isu ini. So ini sebagai permulaan mukadimah melihat pada trend dan juga isu-isu yang berlaku. Saya nak sebut tentang jumlah world population hari ini yang disebutkan sebagai refugees, yang berlakunya global migration yang mengakibatkan sentimen xenophobic, white supremacy, kebencian yang meluak-luak kepada orang luar. Ini yang kita sebut sebagai trend yang sebenarnya tidak sihat dalam konteks ini. Seterusnya, kita nak pergi kepada big Y tadi. Bila dah tengok situasi, dah melihat keadaan, lihat kepada apa yang terjadi hari ini, saya nak kongsikan 5 perkara yang mungkin bila mana kita dah melihat ni, kita kena ada satu Y baru ataupun banyak Y lain. Apa perlu kita buat? What's next? Sebab itu kalau sebut tentang mahasiswa ni, majalah mahasiswa tahun 70-an yang diterbitkan oleh Universiti Malaya sebutkan bahawa mahasiswa itu adalah anak umat, anak masyarakat. Maka kembalilah kamu bertemu dan pulang bertemu dengan ibu dan ayahmu. Bukan maksud kita balik kampung, balik rumah, jumpa mak ayah kita, tetapi umat di sini, masyarakat di sini konotasinya merujuk kepada ibu ayah masyarakat mahasiswa itu sendiri. So mahasiswa itu bukan berada hanya di gedung universiti. Mahasiswa itu berada di dalam lapangan. So ini yang kata pulang bertemu dengan ibu dan ayah kamu itu adalah ini yang kita sebutkan why yang saya rasa di sini perlu untuk kita manfaatkan. Pertamanya saya nak pergi saya akan explain kelima-lima ni. Pertama, pergi dulu kepada individualistik dan versus umatik ini. Barangkali bila kita sebut tentang ni, next, kita lihat kepada persoalan antara diri ataupun antara umat. Saya tak nafikan setiap orang yang datang ke sini nak belajar, nak dapat ijazah, nak bekerja, bantu mak ayah, bantu keluarga, betul. Untuk diri kita ada, Allah akan bantu. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Tapi bila mana saya dah terlibat dalam gerakan aktivisme mahasiswa dan sekarang ni dalam aktivis belia dan kemanusiaan ni, ini jalan saya dan ini jalan yang dipilih dan ini jalan yang saya fikir bahawa ini yang terbaik untuk diri. Tetapi bukan untuk diri, tetapi kita memikirkan tentang umat. Kita boleh fikirkan tentang cita-cita keluarga, kerjaya. Sebab kalau saya biasa dengan mahasiswa ni, kita kata, biasa kita dengar mahasiswa ni ada penyakit 4K, betul tak? Biasa orang sebut kuliah katil, apa dia lagi? Kuliah katil, kantin. Kafe kelas. Kafe. Tetapi saya ada 15K ataupun 20K. Tetapi K yang saya maksudkan ni tidaklah salah. Bukanlah kita kata bila 4K tu, tak boleh ke? Boleh je.
Tetapi K itu sebenarnya akan sentiasa berada dalam circle kita. Cuma pilihan kita di situ antara K itu apa yang kita nak isi. K yang bermanfaat dan juga memberikan manfaat pada umat. Kalau nak sebut tentang K tadi, maksudnya katil, kuliah, komputer, kafeteria, kantin, pergi ke apa, KLCC, pergi ke, kalau yang duduk Sabah pergi KK, yang duduk Pahang pergi Kuantan, Kuala Terengganu, so K juga kan, maksudnya pergi makan KFC, konsert, karaoke, pergi ada nak kereta, nak keluarga, nak kerjaya, nak kredit kad, nak kahwin, nak ada kanak-kanak, nak ada anak-anak. Sehingga K yang terakhir itu nak sebutkan banyaknya K ni, sehingga kita tahu tak kita ada ke kubur. Maksud K itu pengakhiran sebelum pergi ke kiamat. Maksudnya K itu tidak akan lari daripada kita. Tetapi antara K yang ada itu perlu kita fikirkan juga bahawa ada sesuatu yang umat perlukan kita. Sebab saya sebutkan tadi tidak semestinya dalam bentuk kewangan, tak semestinya dalam bentuk kita kata apa, tapi kepakaran. Dalam bentuk kita punya expertise yang kita ada, keupayaan yang kita ada, technicality skills yang kita ada, itu yang kita kena sumbangkan. Yang kedua, kita dalam terlibat dalam isu ni, kita ada ruang dan kesempatan sebenarnya nak jumpa dengan VVIPs versus nobodies. You name it. Bila terlibat sebagai aktivism ni, mungkin ada gambar-gambar orang yang kita tak setuju, tu terpulang. Maksudnya, bila terlibat dalam civil society, saya terlibat dalam gerak kerja masyarakat madani ni, ada ruang dan kesempatan kita akan bertemu dengan pemimpin-pemimpin masyarakat dan pemimpin-pemimpin negara at one time. Waktu itulah kita sampaikan apa hasrat dan apa isu yang melibatkan orang di bawah. Sebab tu VVIPs versus nobody di sini ada masa dan ruang kita berada bersama umat. Mahasiswa paling tidak perlu pergi ke beberapa tempat semasa belajar. Kalau habis grad anda tak pergi ke tempat-tempat ni, maka daripada perspektif saya, you are not considered as a student, as a student activist. Contoh masa belajar kena pergi cari masa dan kena cari pengalaman, pergi ke orang asli. Masa belajar kena ada cari masa, buatlah lawatan ke parlimen sebagai contoh. Masa belajar ada masa engagement dengan komuniti. Masa belajar adalah masa terbaik untuk pergi jumpa orang-orang di gelandangan. Maksudnya kat sini membina perspektif kita untuk menjadi seseorang akhirnya nanti di luar sana. Bila jumpa orang di atas, adakah kita bercakap tentang projek, bercakap tentang isu-isu besar? Tak, kita akan bercakap tentang apa umat di luar, apa expectation umat di bawah yang kita perlu angkat suara mereka. Bila kita berada di bawah bersama dengan umat, kita akan tahu bagaimana susah payahnya mereka di bawah. Kita tahu isu mereka. Kita cuba bawa penyelesaian kepada isu-isu yang mereka bawa. So kita kena imbang. Kerana ada orang terlibat dalam aktivism tetapi memilih program yang ada makan, ada sijil, ada pakaian, ada topi, ada duduk hotel, dia akan datang. Ada tokoh-tokoh yang datang, dia datang. Program kena duduk kat makan dalam talam, duduk dekat surau, program susah-susah ni lah, tak pernah datang. So memilih itu bukan pilihan. So dalam keadaan ni kita kena seimbang. Waktu belajar, masa terbaik untuk belajar untuk buat silap. Habis belajar bukan lagi masa untuk belajar melakukan kesilapan. So ini proses yang saya fikir sebagai mahasiswa perlu ada naratif itu, perlu ada sentimen itu dan perlu melakukan sesuatu dalam keadaan ini. Yang ketiga, next. Nak minum air tak boleh minum puasa pula Dekat rumah kan tiba ada air kat depan, tengok tak puasa ni rakaman contoh, tak adalah. Okey, kita menjadi seorang aktivis bukan sahaja di peringkat lokal tetapi juga sebagai aktivis di peringkat global. So sekarang mungkin di peringkat mahasiswa, universiti, peringkat kampus, kuliah, fakulti, kolej kediaman dan sebagainya. Tetapi at one point time kita juga insya-Allah akan menjadi seorang aktivis yang mewakili negara, mewakili umat kita, mewakili kita kata apa, kita punya pride yang kita bawa. So ini sebenarnya yang juga dikongsikan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sebenarnya saya just simplify apa yang Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut tentang pengalaman kenapa bila dia terlibat dalam kerja di sini, ini yang dia dapat. Bukan saja berada sebagai seorang yang hanya riuh ataupun yang berada di konteks kampung, lokaliti, tetapi juga berperanan menjadi seorang yang menjadi rujukan di tingkat global. Terusnya, dari segi knowledge,
sekarang ni saya fikir bila terlibat dalam yang kita kata dalam keadaan begini, ada ruang dan kesempatan kita akan bertemu mereka yang kita kata apa, knowledgeable. Kita mungkin belajar berdasarkan pada fakulti kuliah yang kita belajar hari ni. Mungkin ada yang ambil fakulti kepimpinan, yang ambil sains, yang ambil apa-apa sajalah. Tapi itu yang kita belajar, tetapi bila terlibat dalam kerja-kerja macam ni tuan-tuan, saya lagi akan dapat sesuatu ilmu yang di luar daripada bilik kuliah. So di luar itu juga mahal, dalam juga mahal, tetapi di luar itu sesuatu yang kita tidak akan dapat dalam silibus. So belajar di luar ini akan menambahkan lagi maklumat kita, bukan sekadar kita menjadi seorang yang boleh bercakap, boleh menulis dan boleh menyampaikan idea, fikrah dan juga kita punya idealism itu kepada umat. So ini antara yang saya boleh sebutkan sebagai manfaat yang kita dapat. Dan yang terakhir itu, kita bukan saja menjadi seorang yang sangat eksklusif within our own community. Next. Tetapi bila mana terlibat dalam kerja-kerja begini, insya-Allah tuan-tuan, selagi yang saya hormati sekalian, akan ada ruang dan kesempatan untuk kita adakan engagement dengan rakan-rakan kita yang pelbagai agama, pelbagai kaum, pelbagai etnisiti dan sebagainya. So ada ruang dan kesempatan kita boleh bawa isu mereka. Ada kesempatan kita ada masa untuk bincang isu-isu yang sensitif, tapi within kita kata friendly environment, family punya approach. So ini saya rasa ruang-ruang yang kita kena manfaatkan dalam keadaan hari ini. Kita sebut tentang ruang yang begitu sempit, kebencian yang begitu banyak, tapi bagaimana kita nak meruntuhkan elemen itu. Ini satu perkara yang saya fikir. So ini big why yang saya sebutkan untuk saya sentuh tentang fasa kedua pembentangan saya. Saya pergi yang ketiga, what's next untuk anak muda. So ini yang saya rasa penting juga dalam keadaan hari ini. Kita dah dengar tentang isu, kita dah dengar tentang masalah, trend dan sebagainya. Kita tahu tentang big why yang perlu kita ambil untuk kita lakukan sesuatu. So what's next ini saya fikir penting untuk kita lakukan sesuatu sebagai mahasiswa, anak muda dan juga seorang yang perlu untuk kita kata menginfakkan masa kita untuk umat. Ini peranan yang kita boleh mainkan. Pertamanya, hidupkan nyala rasa relawan, inklusif, pupuk rasa kemanusiaan, gagasan umatik. Ini yang saya nak sentuhkan tentang bagaimana hari ini kita tak hanya cukup untuk soleh secara sosial, kita juga kena soleh secara spiritual. Maksudnya kita kena bukan saja kita kata apa dalam keadaan ini, ialah kita kata rukun Islam, rukun iman kita cover, tapi socially kita tidak involve. So tak boleh hanya cukup dari segi spiritual, masa kita dalam konteks sosial juga perlu kita sama-sama kuatkan. Pupuk rasa kemanusiaan tadi, barangkali kita dah tengok video rumah kena serang, gambar bandar raya yang telah musnah, perbandingan tadi. So kadang-kadang bagi kita, manusia ni telah hilang rasa kemanusiaan dalam diri kita. Kita hilang semangat kemanusiaan dalam diri itu yang kita sebut sebagai when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost, but when character is lost, everything is lost. Maksudnya, bila hilang karakter itu, walaupun kita hilang kesihatan, hilang duit dan sebagainya, itu boleh cari. Tetapi bila karakter, adab dan pembentukan nilai kemanusiaan itu hilang, maka kita melihat kepada persoalan-persoalan kemusnahan. Kita lihat tentang orang kena bunuh, orang kena serang, orang kena itu dah jadi, kita jadi normal violence kita anggap sebagai normal. Kita dengar kes-kes pembunuhan, pembuangan bayi, bila terlalu kerap, secara tak langsung menghilangkan rasa normal bagi kita tu. Apabila normalisasi yang sepatutnya tidak boleh diterima, kita anggap itu sebagai biasa. Dan gagasan umatik, of course, ini tema paling penting. Saya ingat Dr. Romai juga bawa agenda ni. Macam mana kita nak menjadi seorang pemimpin relawan yang bukan saja ada nilai empati, tetapi keberadaan kita itu memberikan satu impak yang sangat signifikan. So ini saya nak tunjukkan apa yang kami buat khususnya di Global Peace Mission sebagai model. Dan saya fikir juga kalau ada anak muda yang dengar ni, kita galakkan lebih ramai yang terlibat dan boleh turut sama dengan kami untuk menggerakkan agenda ni. Next, kita pergi, saya sebutkan untuk atau naratif yang seterusnya ni. Macam mana saya sebutkan tadi tentang nyala rasa relawan to be inclusive tadi, saya dah sebutkan. Dia bukan saja dalam bentuk servis, kita kena volunteer, contribute, kita tolong apa juga yang kita boleh buat. Apatah lagi dalam keadaan COVID-19 sekarang ni, saya mungkin nak sentuh sikit apa yang kita buat dalam keadaan berhadapan dengan situasi
pandemik yang dah masuk beberapa tahun yang disebutkan dulu sebagai norma baru, macam mana kita nak adapt dengan situasi ni. Next, apa yang kita buat khususnya di Global Peace Mission, kita kena buat sesuatu juga even dalam keadaan MCO. Saya ingat Abim dan rakan-rakan kita ni dapat kebenaran untuk kita terlibat membantu Kementerian Kesihatan. Sekarang ni kita ada terlibat dalam ejen basmi COVID, nak memberikan nasihat dan juga kesedaran untuk orang berdaftar dalam vaksin. Dan kita buatlah bantuan-bantuan ataupun kita memilih untuk tidur, memilih untuk berdiam diri, memilih untuk berhibernasi. So macam mana kita nak cuba untuk olah norm baru dalam keadaan kita nak volunteer ataupun kita boleh buat dalam bentuk virtual dan sebagainya. Next, ini yang kita buat. Okay, sebelum tu ni ada buku yang saya fikir menarik juga untuk dikongsi. Ada lesson yang kita dapat daripada pandemik ini. The 10 lesson for post-pandemic work. Farid Zakaria juga menyentuh banyak tentang lesson yang boleh kita ambil daripada COVID dan apa yang kita boleh buat dalam bentuk collaboration, engagement, macam mana kita menganggap bahawa nilai kemanusiaan, persaudaraan, family itu juga semakin kuat. So ada blessing in disguise yang kita mungkin boleh dapat daripada naratif COVID ini. Next. Apa yang kita sedang lakukan, saya ingat yang terbaru juga ini pada 2 Jun tahun yang sudah dengan kerajaan Qatar, dan terbaru juga insya-Allah saya rasa di USIM pun kita ada hantar bantuan untuk student. Saya rasa dalam 200 pack bantuan kotak makanan kepada para pelajar. Baru-baru ni kami di UM, di UIA dan beberapa universiti. So kita menyantuni mereka yang kita sebut sebagai miskin bandar. Kita turun ke bawah, berjumpa dengan mereka di bawah, hantar bantuan. Sekarang ni kita ada banyak kempen yang kita gerakkan di peringkat lokal dan juga di peringkat antarabangsa. Melalui kempen seorang sekampik beras, kita ada iftar for the needy, saya kongsikan nanti. Next, bila kita pergi hantar bantuan ni, saya sebut tadi tentang kebenaran yang kita dapat khususnya untuk kita menggerakkan inisiatif ini daripada Kementerian Kesihatan sendiri, daripada ICU juga memberikan pengiktirafan dan juga penghargaan di atas bantuan yang kita sampaikan. So secara tak langsung apabila kita buat as a NGO ni, kita bukan a political entity. We are non-partisan civil society movement. Kita bantu umat, tidak mengira mereka itu agama apa, parti apa, warna kulitnya apa, agama apa, tetapi kita bantu mereka atas sebab kapasiti kita sebagai melihat mereka itu sebagai manusia biasa. Next, kita ke negeri-negeri juga, sampai ke Sabah, ke Melaka, bertemu dengan pimpinan-pimpinan negeri sekalipun, menyatakan bantuan yang kita sampaikan. Kita buat kerjasama untuk memudahkan urusan pergerakan kita di lapangan. So ini saya rasa berterusan daripada setahun 2 tahun yang lalu sehinggalah hari ini, alhamdulillah kita dapat kerjasama yang baik dengan pihak universiti sekalipun. Kita sekarang ni memanfaatkan penggunaan dewan yang besar di UIA untuk kita letakkan 2,000 kotak untuk kita buat packaging. So dan kita agih-agihkan ke universiti-universiti. So ini antara engagement collaboration yang kita buat untuk memastikan mereka di luar tidak kita kata susahlah, maksudnya kadang-kadang kita ada follow up. Tak jauh kalau di Sabah contohnya, saya rasa teman-teman kita di Sabah pun ada Fikri, cuma tak sempat pergi Sandakan baru ni. Next, di Sabah sebagai contoh kita tengok bila saya ke Kunak baru-baru ni dan ke Lahad Datu, next kita tengok keadaan yang ada di kawasan tu sangat-sangatlah kita kata agak menyedihkan juga, terutama dalam soal melihat kepada soal sustainability. Kadang-kadang kita buat ni approach kita berdasarkan kepada SDG goals. Macam mana kita melihat masalah kepada persoalan sosial. Masalah tu di turn out sebagai satu penyelesaian community yang boleh dibuat. So apa yang dibuat oleh tim kami waktu itu bersama dengan rakan-rakan NGO, Abim dan Sabah dan lain-lain tu, sebagai contoh, next kita ada program from trash to for food, trash for food. So sampah-sampah yang dikutip kita tukar dengan bantuan. Maksudnya kalau mereka nak bantuan, bagi kami sampah, kita tukar dengan bantuan food basket sebagainya. So yang ni insyaAllah kita akan perbanyakkan lagi program-program begini, buat kerjasama dengan banyak NGO dan juga agensi negeri. So inisiatif-inisiatif yang kita buat ini antara lain sebagai satu strategi untuk mendekatkan
anak muda juga, sebab anak muda mungkin berminat dengan program-program yang seperti ini. Tapi pada masa sama juga kita ada juga inisiatif untuk bantu mereka yang sekarang ni terkesan dengan PDPR next. Dan selepas raya ni kita dengar di sekolah ada lagi kelas secara online dan kita tahu lebih banyak. Saya ingat bila kita request universiti nak hantar bantuan, saya rasa respon daripada hampir kebanyakan universiti. Dia kata kami kalau boleh tak naklah dapat makanan. Kami nak komputer, kami nak laptop, kami nak gadget, kami nak data. So ini antara perkara yang menjadi keprihatinan kita juga. Macam mana peningkatan jurang kemiskinan antara yang the have lot, the have not. So sangat-sangat tinggi. Jurang kemiskinan digital itu juga, saya ingat Viviana di Sabah itu menjadi satu image bagaimana seorang mahasiswa yang berusaha untuk mendapatkan akses, untuk mendapatkan pendidikan, apatah lagi kepada adik-adik kita di bawah sana yang hanya habis masa mereka dengan gadget dalam keadaan ketidaksesuaian mereka dengan pedagogi yang tidak sihat begini. Jadi macam mana kita boleh masuk, macam mana kita boleh capture situasi dan keadaan seperti ini. Tidak juga saya sebut tadi, bila pandemik COVID itu menghalang pasukan kami dalam terlibat dalam program-program di luar negara. Alhamdulillah. Next, saya sebut juga, mungkin saya boleh kongsikan sedikit apa yang kami buat. Terakhir, kita dengar tentang kes letupan di pelabuhan Lebanon, Beirut punya blasting. Kita dengar tentang letupan itu. GPM is the only NGO waktu itu bersama dengan rakan kita kumpul, NGO lain come forward dan terlibat untuk kita hantar bantuan kecemasan pada waktu itu di Lebanon. Walaupun ada risiko tetapi kita kata kita teruskan mandat, teruskan kerja sebab ini kerja kami. So benda ni diteruskan sehinggalah pada hari ini saya fikir yang terakhir misi winter baru-baru ni kita bawa lebih kurang 4 kontena besar next yang kita hantar ke Syria. So saya plan untuk akan datang ni mungkin kontena ni mungkin kita boleh buat kerjasama dengan universiti. So satu universiti satu kontena barangkali. So yang boleh diisi dengan barang-barang keperluan. So untuk isi musim sejuk baru-baru ni kita hantar 4 buah kontena besar untuk kita hantar semasa musim sejuk baru-baru ni. So ada barang-barang kita baju panas, baju face mask, lampin dan sebagainya. Kita muatkan 4 kontena tersebut dan kita hantar sampai kepada penerima. Alhamdulillah, bantuan-bantuan melalui kita serahkan. Dan anak-anak muda, kita kata tak semua boleh pergi ke luar negara, betul. Tetapi walaupun tidak pergi ke luar negara, barangkali bantuan anda menyebarkan maklumat, bantuan anda mungkin hanya mengangkat kotak, itu juga antara perkara yang Allah SWT saja yang akan, kita kata apa, mengira usaha yang kita buat. Dan yang terbaru, perumahan lengkap. Ini baru dirasmikan masa Ramadan baru-baru ni. Boleh pergi ke Facebook kami di Global Peace Mission ataupun Malaysia for Syria untuk agensi kemanusiaan Syria. Kita siapkan kompleks ini yang memuatkan hampir 100 buah rumah. So pada kos sekitar 1.3 juta ringgit Malaysia. Alhamdulillah kita berjaya membina perumahan. Kalau bukan dulu kita bagi kemah, sekarang kita dah bagi rumah. So keluarga-keluarga ini kita bawa daripada utara Idlib Syria masuk ke tempat ini yang kita bina di atas tanah wakaf di utara Syria yang kita kata apa bersempadanan dengan Turki. Jadi ini bantuan di luar dan next slide, saya rasa next ada lagi sekali lagi satu lagi. Ini juga penting sebab bila kita sebut tentang kita menginfakkan masa, menginfakkan ini perkara yang kami sedang usaha untuk bincangkan. Naratif tentang fikul, ada satu fik lah mungkin Dr. Rumai berminat boleh kami ajak bersama-sama nanti. Kadang kita biasa dengar fik ta'ayush, kita biasa dengar tentang fik muamalat, tetapi dalam dunia kemanusiaan, dunia kebajikan ni saya rasa perlu ada satu diskurs, wacana khusus untuk kita angkat tema fik yang sebenar ni. Macam mana melihat elemen volunteerism itu bukan sekadar sebagai volunteer, tapi kita juga ambil atas kapasiti wakaf tenaga manusia. Barangkali ada elemen yang sebut sebagai fiqhul insan ataupun fiqh al-ihsan. Ini perkara yang sedang kita cuba bincangkan untuk kita tidak hanya melimitkan persoalan wakaf itu kepada soal harta tunai, tetapi juga kepada tenaga kemahiran yang kita lakukan. Sebab apa? Kita tidak mahu anak-anak muda hari ini berada dalam situasi yang disebut sebagai altruism.
yang memikirkan tentang diri sendiri, yang narcissism. So ini istilah yang perlu kita buat, tapi kita nak angkat tema nilai Isar. Dan saya kongsikan juga tentang dapatan daripada survey next. Survey ni penting. So survey ni saya fikir perlu ada kepada kita sebagai anak muda. What's next untuk tindakan kita? Bangun hari ni, fikirkan 3 perkara ni. Tidur malam ni, cakap dan tanyakan diri kita, adakah kita melakukan 3 benda ni ataupun tidak. Survey ni mungkin tidak interview kita sebab tu nama Malaysia agak jauh ketinggalan ke ranking ke-30. Tiap tahun buat, saya akan tengok macam mana ranking dan pembacaan ni. Tapi analisis tu berdasarkan pada 3 soalan. Sejauh mana kita menolong orang, tetapi menolong orang yang tidak dikenali. Bukan menolong orang yang kita tahu saja. Kita bantu orang yang tidak dikenali. Bantu juga bukan saja dalam bentuk manusia, mungkin alam dan sebagainya. Yang kedua, kita memperuntukkan mungkin 1 sen, 2 sen, 50 sen, RM1 yang kita ada itu, kalaupun banyak, mungkin banyak, kepada charity. Sedekah, sekarang sangat mudah. Tuan-tuan, secara sedari boleh saja klik sekarang jomsedekah.com. Klik kat online je, kat situ ada banyak senarai-senarai projek yang kita sedang gerakkan. Jomsedekah.com, kat situ tuan-tuan boleh pergi dan boleh pilih apa yang kita boleh buat. Kadang bila saya check sistem, tengok kepada senarai sumbangan orang ramai, sebagai contoh, kadang-kadang ada orang bagi sangat konsisten walaupun sedikit. 5% itu sedekah subuh yang diberikan setiap hari. Saya rasa itu nilai yang lagi besar berbanding orang yang punya ratusan ribu, jutaan ringgit tapi tidak pernah memberi. So ini kita kata apa, the power of giving, charity ni kita tak tahu. Saya rasa banyak dalam keadaan kita pernah mengalami situasi. Bagi sedikit, Allah bagi sangat-sangat banyak, apatah lagi dalam bulan Ramadan ini. Dan kita memperuntukkan masa kita untuk buat kerja kebajikan. Bukan menunggu arahan untuk buat kerja. Bukan diminta jadi peserta baru kita pergi. Tapi kita volunteer untuk kita memperuntukkan masa kita untuk melakukan kerja-kerja kebaikan ini. Dan dah nak habis dah. Ada beberapa slide lagi saya nak kongsikan juga. Pupuk rasa kemanusiaan. Okey, ini saya dah sentuh tadi. Bila kita dah hilang rasa, kadang-kadang kita dah tak ada satu nilai empati. Setiap cerita, setiap gambar ada kisah yang tersendiri. Mungkin saya tak ambil masa yang lama. Next, trend yang sekarang juga saya fikir tidak sihat. Bila mana bantuan itu dianggap sebagai bantuan yang dilihat atas kapasiti kaum agama. Apatah lagi mempunyai agenda-agenda tertentu yang disalahertikan. Saya fikir perkara yang cuba membanding-bandingkan ini satu perkara yang sangat ketinggalan, tidak sihat. Jangan dianggap begitu. Sebab bila kita sebut tentang bantuan, sebut tentang usaha kebajikan ini tidak mengenal apa yang saya sebutkan tadi. So ini sebagai bukti, sebagai satu sampel tentang keadaan-keadaan yang kita mungkin boleh buat perbandingan dan juga kita kata apa, situasi yang saya rasa kalau tidak dikawal di peringkat awal, akhirnya nanti akan menyebabkan berlakunya sikap prejudis antara satu sama lain. Okay, next. Okay, ni saya mungkin panjang juga nak ceritakan, tetapi konsep ini penting sebab saya sebut tadi, kita sebagai orang Islam ada persaudaraan Islam. Dr. Farid ada dalam ni, saya tengok mungkin lebih boleh bagi penerangan lebih lanjut. Kita sebagai teman-teman sewarga negara juga punya peranan tersendiri, hak yang tersendiri, dan kita sebagai persoalan kita sebagai manusia itu juga, ini antara perkara yang kita kena bawa, bahawa bantuan yang kita berikan itu adalah untuk manusia secara keseluruhan. Next, save humanity regardless of religion, show solidarity for those suffering and oppressed. Sebab COVID dia tak tengok kita ni agama apa, bangsa apa. Kalau kita derma darah sekalipun, saya tak tahu pula kalau darah tu tak boleh daripada orang bukan Islam. Walaupun itu darah tapi maksudnya analogi yang paling mudah. Dan macam mana kita nak bina sifat semangat ummatik yang ada dalam kalangan kita. Next, ini saya fikir penting juga untuk kita menjadi seorang pemimpin yang punyai sikap dan semangat relawan yang signifikan. Saya rasa batch ini adalah batch saudara Wan Nazrin, juga mungkin pernah mengisi My Core program dia dah pergi pun, dia pun pernah ikut program GPM di Mentawai. Mungkin diceritakan juga pengalaman dia, tetapi ini sebahagian daripada trend anak muda yang saya fikir suka untuk hijrah, volunteerism, kita istilah volunteer volunteerism, ataupun kami di GPM kita panggil konsep Charitau. Charitau ni charity, tourism
dan pada masa sama juga kita buat kajian tentang tokoh. So ini konsep-konsep yang kita perlu mungkin boleh explore tentang ini. Dan saya fikir juga dalam keadaan ini kita tengok tentang signifikannya tadi, saya fikir ini gambar yang saya ambil next di Syria waktu tu. Saya tengok hospital memang dah musnah, ambulans tak boleh digerakkan. Jadi apa waktu itu kita buat, kita gerakkan satu kempen. Lepas tu kita pulang, kita fikir kita kena buat sesuatu. Kita hantar ambulans ke Syria. So waktu tu kami panggil kawan-kawan anak-anak muda, NGO ramai anak muda sekarang ni. Saya fikir mungkin sebahagian daripada kita pun maklum, selain daripada GPM kita ada banyak sebenarnya kawan-kawan NGO yang buat kerja-kerja kebajikan. Anda boleh pilih, kita tak kata kena join kami, tak, maksudnya pilih apa yang anda sesuai dengan nature anda. Kita buat Unity Convoy Ambulance for Syria. So next kita tengok sikit apa yang kita buat waktu itu. Kita adakan sidang media, kita cuba kumpulkan sebanyak mungkin ambulans. Kadang saya kat Malaysia, saya tak pernah naik ambulans lagi. Tapi kat luar, kita pula yang drive ambulans daripada United Kingdom sampailah ke Bulgaria dan mana lepas tu ambulans ini bawa masuk ke Syria. So next adalah videonya. Kalau boleh mainkan. Ini misi seminggu kita buat, anak muda Malaysia. Negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju, rahmat bahagia Tuhan kurniakan, raja kita selamat berkata, rahmat bahagia Tuhan kurniakan, raja kita selamat bertata. So ini adalah merupakan rekod dunia ambulans konvoi yang terpanjang di dunia. So ambulans ni dapat menyelamatkan waktu itu pada angkanya 43, dan sebahagian daripada ambulans yang kami bawa tu dalam tempoh 2-3 tahun ini juga telah diserang. Ada yang dah musnah. So perang di Syria dah masuk 10 tahun. So, bayangkan dalam keadaan itu, saya fikir ada sesuatu yang kita boleh bawa, dan kita sebagai duta kecil Malaysia ke dunia, simbolik konvoi itu sebagai satu terjemahan pendekatan advokasi kepada masyarakat di Eropah dan juga dunia secara keseluruhan tentang kecanaan kita terhadap isu-isu kemanusiaan. Next, saya fikir dalam hal ni perlu juga kita perlu ada satu model, ada rujukan yang tersendiri. Seperti Brother Julfitri juga pernah berkongsi dalam slot ini. Itu sebahagian daripada rujukan kami, dan ada buku-buku yang perlu kita baca sebagai bekalan sebagai mahasiswa. Ini sebahagian yang saya boleh kongsikan dalam keadaan kita nak bekerja dengan komuniti, bekerja dengan umat. Ini adalah kita kata model yang terbaik yang kita boleh buat. Macam mana kita nak instill semangat sukarelawan ni? Dia tak boleh sekadar practices. Dia kena ada teori yang dibaca. Dan tak cukup dengan bacaan, kita juga perlu model. Ini adalah merupakan pengurusi kami, Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman, next, yang juga merupakan pengurusi bagi Global Peace Mission. Beliau adalah ayah kepada arwah Ahmad Amar yang mungkin dikenali oleh sebahagian daripada anak muda di Malaysia ni, dan juga rakan-rakan yang menyokong kita. So kita buat kerja ni, kita buat secara complement each other, bukan one man show.
Kita bukan as a nampak kita je tak. Maksudnya semua adalah bersama, semua ada peranan. Saya sebut pada staff saya sebut pada tim saya, kadang-kadang kita mungkin bekerja di peringkat kewangan. Kita mungkin hanya mencatatkan rekod masuk duit dan keluar masuk duit, kita menguruskan audit dan sebagainya. Tetapi peranan anda walaupun berada di dalam pejabat sangat penting. Kalau tidak ada begitu, tidak mungkin, mustahil bagi kami untuk berada di lapangan. So, setiap orang ada peranan. Buat video ada peranan. Ambil gambar ada peranan. Deal macam mana nak secure project fund. Saya ingat itu adalah usaha yang secara bersama yang kita buat. Dan kami di GPM sekarang ni dengan juga DPK ABIM next untuk Ramadan ini kempen yang kita sedang fokuskan. Kempen seorang sekampit beras dan juga iftar for the needy. InsyaAllah saya rasa untuk iftar for the needy ni untuk tahun ini, bulan ini, saya rasa dalam seminggu dan minggu dua ni kita akan serahkan lebih kurang 500,000 bantuan untuk iftar di seluruh 23 buah negara. Dan sampai sekarang kita masih lagi terima request permohonan daripada teman-teman kita yang memang saya fikir mungkinlah tidaklah cukup sebenarnya. Tapi sebab kita dah buat dan kita ada sumbangan, alhamdulillah kita akan buat. Di dalam lapangan dalam negara, kita juga santuni di seluruh Malaysia. Setiap minggu juga kita buat bubur lambuk, semalam pun kita buat lagi, minggu depan mungkin minggu yang terakhir. Tapi kita akan teruskan momentum tu insya-Allah sehinggalah selesai. Dan yang terakhir, saya fikir apa yang disebutkan oleh Hamka di sini. Bagaimana kita hari ini perlu menjadi seorang yang punya jasa sumbangan kepada umat. Dalam keadaan kita lahir, kita menangis, orang lain gembira menerima keadaan kita. Tapi dalam keadaan kita hidup, dalam keadaan kita buat sesuatu untuk umat, akhirnya perginya kita dalam keadaan orang menangisi pemergian kita, tapi kita akhirnya pergi dalam keadaan jiwa yang tenang. So ini yang kita nak sumbangan yang kita boleh bagi kepada umat. Dan yang terakhir, promo sikit pada mahasiswa yang mungkin lepas ni plan nak buat intern, nak kerja ke, nak sumbang setahun bang, 2 tahun, sila, boleh kita offer. Kita sesuaikan dengan kepakaran dan juga apa yang kita boleh buat. Kita ada project management, kita ada finance, kita ada marketing, kita ada admin, kita ada bahagian design, kita ada sales, fundraising, PR dan sebagainya. So kita memerlukan keberadaan anda untuk bersama-sama kami di lapangan. Saya sebutkan saja di GPM, di ABIM, juga di banyak NGO lain juga memerlukan saudara-saudari yang akhirnya nanti ada rasa semangat untuk menyumbang. Ini platform yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita buka untuk soalan. Kalau ada pertanyaan kepada kami ataupun pelajar boleh tulis, tu kita akan baca, Syafiqah akan baca. Ataupun boleh angkat tangan. Jadi kita boleh tahu untuk siapa yang untuk tanya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, saya Dr. Masyita Sulaiman. Okay, saya nak bertanya kepada Tuan Haji Fahmi lah. Okay, berkenaan dengan bagaimana kita nak menyuntik semangat kesukarelaan di kalangan mahasiswa. Khususnya waktu COVID ni, cabarannya ialah kita sukar nak memupuk semangat ini apabila banyak kekangan lah untuk kita berjumpa dengan klien yang di luar sana sebenarnya memerlukan bantuan kita. Apakah platform yang boleh disediakan oleh JPM sendiri lah kalau nak membantu kerja-kerja kesukarelaan. Okey, itu saja soalan saya. Terima kasih Dr. Masyita Sulaiman atas soalan tadi. Saya fikir dalam keadaan sekarang macam mana pendekatan yang saya sentuh juga dalam pembentangan saya tadi.
persoalan tentang apa yang disebutkan oleh Dr. Farid Zakaria tentang elemen engagement dan collaboration. Saya rasa ini strategi yang saya fikir strategi masa kini dan masa depan. Untuk kita berada dan berdiri dan bermain secara bersorangan dalam apa-apa jua bidang sekalipun sekarang bukan lagi satu pilihan yang terbaik. Tapi bila mana kita perbanyakkan engagement, collaboration dan partnership yang strategik ni, saya rasa dia memudahkan urusan kita untuk terlibat. Saya ambil contoh apabila kita buat engagement dengan UIA sebagai contoh. Memang kita faham UIA sendiri pun buat lockdown, kekangan kepada mahasiswa. Tetapi bila kita ada engagement dengan pihak universiti, universiti memberikan mereka premis untuk kita memanfaatkan sebagai tempat warehouse untuk kita buat packaging. 2,000 bukan satu jumlah yang kecil. Kalau kami 100-200 sekali buat, kita boleh buat kat kita punya own warehouse. Tapi bila kita memerlukan fasiliti yang besar, win-win itu berlaku. Kami mungkin tidak ada tempat tetapi universiti ada tempat. Universiti mungkin ada juga mahasiswa. Dia ada orang yang mereka boleh serap, boleh masuk. Yang mengikuti SOP lah. Maksudnya pemakaiannya, kesihatan yang baik sebagainya. So mereka boleh secara tak langsung membantu kami bila buat di lapangan. Dan akhirnya nanti kita hantar ke tempat-tempat yang kita akan kena pasti tadi. Maksudnya pihak universiti ataupun mahasiswa pun boleh buat engagement dengan pihak-pihak yang diberikan keizinan untuk berkhidmat di lapangan. Maksudnya ada ruang itu. Macam saya sebut tadi, bila kita ada kebenaran surat rentas negeri, surat untuk menolong ataupun Kementerian Kesihatan sendiri mengeluarkan surat tu, so surat tu sebenarnya mahal dapat sebenarnya. Tapi bila surat tu ada, bila kita sampai ke roadblock sebagainya memang boleh lepas. Bukan isu sangat nak rentas negeri itu, tetapi maksudnya bukan kita nak salah guna pun tidak, tetapi maksudnya ada inisiatif yang kita boleh buat berdasarkan kepada kapasiti yang kita ada. Yang keduanya saya fikir juga berdasarkan kepada keupayaan dan skills yang ada pada setiap orang. Macam mana kita nak nature dan santuni kepelbagaian skill itu untuk tujuan kita sokong volunteer. Ada orang yang memang kepakaran dia buat design. Walaupun dia berada di depan komputer dalam bilik, tetapi dengan desainnya itu dapat menyebarkan satu message kepada dunia, kepada orang awam. Jadi saya rasa itu juga boleh dipelbagaikan. Saya ambil contoh-contoh tertentu. Yang ketiga, dalam keadaan penggunaan sosial media yang begitu banyak hari ini, dengan banyaknya kempen-kempen yang digerakkan oleh banyaknya persatuan-persatuan yang ada, saya fikir macam mana kita boleh jadikan itu sebagai satu platform yang kita boleh sebarluaskan. Ada yang personally message saya tanya, dia senaraikan, okay, dia target bulan ni dia nak kumpul 1,000, tetapi bukan dia bagi pada kita as the only NGO, tak, dia senaraikan, okay, minggu ni NGO ni, minggu depan NGO ni. So dia tanya kita apa kempen kita buat, apa yang betul-betul urgent. So benda-benda macam tu boleh dibuat atas kapasiti kita yang terhad. Tapi pada masa yang sama juga saya fikir dalam keadaan cabaran pada mahasiswa hari ini adalah konsistensi. Kita tidak mahu juga mahasiswa yang aktif di universiti tapi bila pulang ke kampung, balik ke rumah ataupun tengok ke dia punya bilik dia sendiri pun tidak diterjemahkan dengan so-called activism di luar. Kalau balik rumah, dialah yang paling lambat bangun. Dialah yang paling tak kemas bilik dia sekarang ni. Dialah yang paling, kita kata apa, akademik dia paling rendah. So kita nak konsisten juga dari segi itu, maksudnya balance dari segi akademik dan juga involvement kita di luar. Mungkin itu sedikit, walaupun tidak menjawab keseluruhan dan kita tak sampai expectation, tetapi dalam keadaan limitation COVID-19 yang ada hari ini, saya rasa platform tu di peringkat kami insya-Allah kita boleh cari ruang dan peluang tu. Terima kasih Doktor. Kita ada soalan chat. Assalamualaikum. Dia boleh tanya terus, Syafiq. Okey, baik. Saya ada dua soalan. Terutamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada kita punya panel kita. Saya cukup tertarik dengan gerak kerja dengan program-program yang telah dijalankan oleh GPM dan sebagainya. Jadi soalan saya yang pertama, saya Syafiq, sebelum tu saya Mak Syafiq, wakil daripada MPP USIM. Soalan yang pertama saya nak tanya, bagaimana pimpinan universiti, khususnya MPP lah, perlu memainkan peranan untuk memupuk semangat kemanusiaan dan rasa peduli dalam kalangan mahasiswa. Apakah program-program yang perlu kita laksanakan khasnya pada peringkat awal, iaitu mungkin dia pelajar tahun 1 dan sebagainya. Itu apa yang kita perlu buat. Dan soalan saya yang kedua, seingat saya dulu ABIM
dan GPM ada buat satu program, kalau tak salah saya adalah berkaitan program kempen Rohingya, iaitu bantu atau bantai. Kalau boleh panel kita boleh terangkan sedikitlah yang lebih lanjut berkenaan dengan program tersebut. Terima kasih. Terima kasih Syafiq. Mengingatkan saya juga sebagai salah seorang daripada MPP waktu belajar di UAE dulu. So ada platform-platform kita jumpa dengan kawan-kawan daripada seluruh MPP di seluruh Malaysia juga sebagai satu medan terbaik untuk kita sebenarnya exchange the best practices yang ada pada setiap universiti. Apa dia orang punya? Mungkin limitasi dulu kami bajet lah. Bajet ada universiti mahal, dia dapat sikit, ada tak dapat langsung. Tapi dari segi program-program yang kita boleh buat tu saya rasa insyaAllah boleh diteruskan dan boleh diperbanyakkan dalam keadaan sekarang. Program yang boleh sesuai, saya nak sebutkan juga pertamanya di peringkat mahasiswa, saya tak sebutlah bahawa kami ada sekolah Syria, sekolah pelarian untuk anak-anak Syria refugees, Yaman, Palestin dan juga Syria. Ada 150 orang di belakang Kemensah, belakang Zoo Negara. So ada masa dan ketika kita boleh buat engagement, datang ke sekolah untuk masa-masa tertentu untuk buat sesi pengajaran, pembelajaran. Ada yang ada kepakaran bahasa Inggeris, bahasa Melayu sekalipun, saya rasa ada ruang tu. Pada masa yang sama juga, saya rasa pernah kita buat program dengan mahasiswa USIM di bawah apa nama dipanggil Globe ke apa. Ada mungkin program di bawah USIM lah, maksudnya memang ada peruntukan kepada pelajar untuk terlibat dalam program luar. Dan program tu saya difahamkan dapat best program. Saya rasa yang terakhir kita buat di USIM ni dengan pelajar-pelajar yang ke Mentawai. Di Padang. Saya jumpa mereka pelajar-pelajar USIM baru ni masa saya ke Padang waktu tu saya tak join program tu, tapi masa tu saya ada di Padang dan kita jumpa dengan mahasiswa USIM yang baru pulang daripada Mentawai. Dan program tu saya difahamkan mendapat program terbaik dalam universiti. So penerusan tu boleh berlaku dan kita ada 23 buah negara keseluruhan. Nak program dalam negara pun boleh, nak program di luar pun boleh. Maksudnya kita ada sesuatu yang kita boleh fikirkan. Dalam keadaan sekarang anak muda saya fikir itu konsep dan nature-nya. Santai, tak bukanlah duduk hotel tak. Yang kita buat untuk anak muda ni package macam backpackers. Backpackers ni tak perlu pun nak kena ada arrangement yang macam sinisnya yang kita bawa. Tapi yang backpackers ni disantai, memang program tu ada tetapi impak dia besar. Dia bukan sangat kita kata untuk event itu tetapi pembinaan karakter itu sendiri. Saya fikir masa kita sebagai student ni paling tidak pun kena try lah. MPP ke bukan MPP sekalipun, fikirlah ataupun carilah satu program antarabangsa yang kita kena ada. Satu pengalaman at least, satu negara walaupun Indonesia, walaupun Thailand. Pergilah. Kalaupun tidak boleh pergi ke negara-negara yang jauh tetapi maksudnya benda tu ada dan kami di GPM willing untuk buat kita kata apa, collaboration. Dan kami juga dengan beberapa universiti memang kita ada formal engagement through MOU. Kita ada dengan UAE, insyaAllah terdekat kita akan sign MOU antara dua universiti ni, UNICEL, dan kita ada program berkala yang kita buat dengan pelajar-pelajar dan kita cuba untuk siapkan satu program pelatihan khusus kepada pelajar-pelajar ni untuk mereka melalui pengalaman. Sebab tu kita kata pengalaman ini dibina di luar kelas, di luar kuliah, kena datang dengan kami. Anda yang intern datang, ramai daripada kami, saya nak sebutkan, dalam GPM ni pula kelebihannya adalah organisasi anak muda. Saya ni belia lagi tau. Tapi saya yang paling tua dekat jabat tu. 30, sekarang 32. Yang paling tua lah. Tetapi rata-rata dalam kalangan staff itu adalah mereka yang berusia 20 tahun dan ke atas. Bawah 30 tahun. Bawah 27 tahun. Ada yang intern tetapi sekarang menjadi staff. Ada yang intern sekarang dah jadi head of department. So pembinaan itu berlaku sewaktu mereka berada bersama kami dan mereka nampak apa yang kita buat dan mereka terus kita kata apa, bukan satu kaki, dua-dua kaki berada dengan kami sehingga sekarang. So berlaku persaingan yang sihat lah kalau di pejabat kami tu, UAE, UNIZA. So lepas ni kalau ada USIM insyaAllah akan menjadi grup baru pula. Yang kedua tadi tentang Rohingya, bantu atau bantai, itu adalah refleksi kepada sentimen kebencian kepada Rohingya yang begitu kuat. Saya nak cari buku, ada dekat sana tapi jauh sikit. Saya nak ambil buku yang kita telah keluarkan. Saya boleh beli buku tersebut menggambarkan tentang bagaimana status Rohingya yang kita nak tolong ni. Adakah kita nak bantai? Sebab pengalaman peribadi barangkali menyebabkan ada sentimen yang menyebabkan generalisasi kepada hampir keseluruhan generasi Rohingya. Ataupun kita nak bantu. Ini persoalan yang sebenar. Dalam keadaan sekarang, saya fikir
sebulan 2 bulan kebelakangan ni, camp yang kami pergi di Cox's Bazar itu telah berlaku banyak kejadian kebakaran. Kebakaran camp, bayangkan tuan-tuan, dulunya hutan sekarang dah menjadi satu bandar yang dibina dengan rumah buluh, rumah kayu. Bila kebakaran berlaku, bukan satu blok, berblok-blok yang mengakibatkan kematian. Tengok gambar orang hangus. Kita dapat banyak. So bantuan baru ni kita hantar terus kepada Cox's Bazar untuk emergency relief selepas daripada kebakaran di Cox's Bazar. Tapi di dalam negara, kita ada sekolah untuk Rohingya Education Center. Kita baik dengan REC. Kita ada banyak sekolah dah sekarang ni 8,900 pelajar anak-anak Rohingya yang kita berikan. So perjuangan untuk memberikan pendidikan bukannya mudah dalam keadaan mereka tidak punya warga negara. Tidak ada dokumen, tidak ada IC, tidak ada pasport sekalipun. So cabarannya untuk kita menjadikan anak-anak Syria ini ataupun anak Rohingya yang kami berikan pendidikan ini bukanlah sebab mereka tu kena duduk sini kahwin dengan orang sini, tidak. Ini juga dibuat oleh Dr. Romai sewaktu menjadi aktivis pimpinan belia dulu. Saya rasa itu telah dilakukan awal sewaktu perang Bosnia-Herzegovina yang mana kita bawa keluarga anak-anak Rohingya Bosnia waktu itu, berikan mereka peluang pendidikan, berikan mereka scholarship untuk sambung belajar dan kini mereka adalah merupakan pimpinan yang kini membangunkan semula negara mereka. So kami harapkan generasi Syria Rohingya yang kita berikan pendidikan ini, mereka akan menjadi seseorang pada tahun 10 tahun, 20 tahun akan datang yang membangunkan kembali negara mereka yang sedang musnah ni. Saya fikir kalau USIM ada ruang kesempatan untuk mengambil anak-anak ini, beri mereka belajar masuk ke asasi ataupun belajar ambil degree sekalipun, kita sangat-sangat terbuka. Sekarang kita ada 3 orang pelajar yang sedang mengikuti peperiksaan IGCSE. Ini peperiksaan yang sangat tinggi. Sebab dia orang tak boleh masuk SPM. Tapi alternatif yang ada, kita bagi IGCSE walaupun mahal, tapi dengan harapan kita tidak mahu anak-anak yang kita berikan ini, sama juga untuk Rohingya sekalipun, kita dah bagi dia sekolah menengah, sekolah rendah. Dapat scholarship, tetapi akhirnya tidak ada universiti awam yang nak menerima mereka ni, walaupun mereka ni cerdik, sebab tak ada dokumen. Alasan itu menyebabkan negara ketiga mengambil mereka. Siapa? US. Siapa? France. Negara-negara lain ini yang akhirnya mengaut, kita kata the best of the best, yang mana kita yang latih. Apakah itu satu kerugian yang sangat besar pada kita? Kalaupun kita boleh bagi mereka peluang untuk belajar, saya fikir sangat-sangatlah saya rasa peluang tu kena ambil. Bahawa kita akhirnya akan melahirkan pemimpin Syria, pemimpin Rohingya yang datang daripada universiti kita. Saya rasa itu ruang yang kita boleh buat kerjasama. InsyaAllah saya rasa tak ada apa-apa yang jadi satu ni. Sama-sama buat. Saya rasa program student pun boleh pandai cari fund, cari dana untuk menjalankan program-program itu, insyaAllah. Looking forward untuk bekerja dan juga ada kolaborasi bersama dengan Majlis Perwakilan Pelajar USIM. Dr. Farid juga dulu saya rasa ada Dr. Farid dalam, dia juga MPP. Waktu saya jadi MPP, dia pun MPP. Waktu saya tak kenal lagi Dr. Farid ni. Tapi bila saya tengok ada 2-3 orang kawan-kawan buat sharing, ada MPP UM. Ada gambar Dr. Farid. Saya pun terkejut. Dr. Farid dulu MPP USIM. Saya tak kenal. Tapi kita kenal selepas tu. Tapi maksudnya ada orang-orang yang telah melaluinya, yang sekarang ni berada dalam universiti, yang sedang menjadi pensyarah sekarang pun. Dr. Romai sekali. Silakan. Terima kasih. Baca soalan daripada Nurul Izzati ni. Kalau kita ada soalan dekat bahagian chat daripada Nurul Izzati. Assalamualaikum. Pada konteks zaman sekarang, bagaimana mahasiswa ingin mencari platform atau aktiviti kemasyarakatan yang boleh mereka libatkan diri dalam kerja-kerja amal atau kebajikan? Silakan. Kita faham juga sekarang ni trend anak muda yang dia punya kecenderungan untuk terlibat dalam pertubuhan-pertubuhan belia, organisasi-organisasi, persatuan-persatuan ni dah semakin kurang. Saya rasa kalau nak datang buat minit mesyuarat, datang hadir meeting-meeting sampai ni dah jadi satu kita nampak juga trend tu sebenarnya. Tapi itu yang akhirnya melemahkan kita untuk kita belajar berorganisasi, mengurus. Bila ada datang ke mesyuarat, hadir sebagai pengurusi ke, tak kisahlah apa jawatan sekalipun, kita dapat menguruskan konflik, kita dapat menguruskan organisasi, yang tu kita kena belajar. Tapi anak muda sekarang saya nampak trendnya ada yang sekadar like, subscribe dan juga retweet.
So macam mana nak pergi kepada ni? Sebab bagi orang dia bila dia like sesuatu page itu dia dah subscribe dengan ni. Kita nampak sekarang trend NGI begitu tinggi dia punya trend macam Ustaz Abid Liu, Uncle Kentang saya ambil tadi dan beberapa lain lah. So nampak seolah macam baguslah, kita harapkan Abid Liu penyelamat severe kita macam itulah kan. Tetapi ada pro and kontranya juga. Katakan kalau apa berlaku kat Abid Liu, na'udzubillah kan. So what's next after Abid Liu? So bila kita dalam organisasi, ianya lebih sustain. Perginya saya sekalipun kalau saya tak ada organisasi itu tidak akan pergi jauh ataupun lebih baik daripada itu. Maksudnya kita telah menetapkan satu pendekatan yang bersistem. Dia ada polisinya, dia ada sejarahnya. Dan kita sebagai orang yang baru nak berjinak-jinak hanya menyambung dan menambah baik saja apa yang dilakukan oleh generasi pendahulu. Kita tidak katakan bahawa kita the first, we are the pioneer, tak. Kadang-kadang trend juga saya rasa banyak bila dia nak buat, dia nak jadi pengasas, nak jadi orang-orang yang pertama dia kan. Kadang-kadang kan dia tak suka menyambung orang lain punya kerja, dia nak buat sendiri. So kita pelbagaikan dan kita taklah nak menyalahkan orang-orang yang macam itu, tidak. Tetapi dalam keadaan sekarang saya rasa banyak platform yang ada yang sebenarnya boleh disertai. Saya rasa zaman saya waktu belajar dulu, kita yang duk berjuang untuk mahasiswa ni dibenarkan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan di luar kuliah. AUKU, pindaan AUKU waktu itu kita bincang. Sekarang saya tak dengar dah student duk perjuangkan AUKU. AUKU yang dipindah itu pun tak dimanfaatkan betul-betul untuk yang mana anak muda boleh terlibat. Saya rasa dalam keadaan sekarang, platform Abang Julfitri Johar baru-baru ni, itu dah jadi Presiden Majlis Belia Malaysia. Ada lebih kurang 40 badan gabungan. Sekarang tunggu masa untuk kita saja memilih. So sekarang ni tidak timbul isu tidak ada platform. Platformnya sangat banyak. Sama ada dalam bentuk online, sama ada dalam bentuk fizikal, sama ada dalam bentuk inisiatif-inisiatif yang saya kongsikan tadi. Baik, Syafiqah, kita minta pula Dr. Kasem sebagai rumusan pada sisi ni, perkongsian pada pagi ni. Saya silakan Dr. Kasem. Ada Dr. Kasem? Dr. Kasem ni sebagai ketua program dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, pada pagi yang mulia 19 Ramadan ini dapat sama-sama kita mendengar kupasan pengalaman yang saya sifatkan cukup mahal, cukup berharga yang dikongsikan oleh penceramah kita yang berusaha Saudara Ahmad Fahmi Muhammad Syamsuddin, CEO Global Peace Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Saudara Ahmad Fahmi di atas kelapangan waktu untuk bersama dengan anak-anak mahasiswa program dakwah dan pengurusan Islam FKP USIM. Bukan mudah untuk membawa Saudara Ahmad Fahmi untuk bersama dengan kita semua, dan bukan calang-calang orang boleh membawa kita punya panel untuk bersama membuat perkongsian dengan kita pada pagi ini. Besarlah harapan kami semua agar anak-anak mahasiswa yang mengikuti perkongsian ini supaya bukan sekadar mengambil iktibar, mensyukuri kedudukan kita berada di Malaysia, bumi yang aman, bumi yang harmoni, tapi diharap anda semua dapat mempersiapkan diri anda selaku da'i, selaku volunteer, selaku pejuang yang punya sensitiviti yang tinggi dalam menyelamatkan umat Islam serta maruah Islam itu sendiri. Malah saat ini diharap pegangan 4K yang begitu sinonim dengan mahasiswa sepatutnya ditambah dengan bilangan K yang jauh lebih signifikan dalam melatih diri anda menjadi seorang aktivis ummah di peringkat kebangsaan dan di peringkat global secara keseluruhannya. Mungkin boleh tambah K untuk khidmat masyarakat, K untuk aktiviti kemanusiaan, dan K yang very significant untuk anda sebagai mahasiswa untuk ada, iaitu knowledgeable, seperti yang Saudara Ahmad Fahmi dah highlightkan tadi. Ini sebenarnya adalah satu peringatan sebab anda semua adalah generasi yang akan membela ummah pada masa akan datang. Oleh itu, lengkapilah diri anda supaya generasi yang soleh secara sosial dan soleh secara spiritual dapat dilahirkan. Sebenarnya siri-siri perkongsian macam inilah yang dianjurkan oleh para murabi serta pihak universiti, satu inisiatif yang seharusnya tidak anda lepaskan. Kerana ia sebenarnya dapat memberi satu didikan, memberi satu pandangan awal tentang pencarian platform yang bagaimana anda boleh pilih untuk memulakan langkah pertama anda dalam usaha dakwah itu sendiri.
Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Prof. Mahathir Dr. Maizuddin atas diskusi mentor yang sehingga hari ini dah masuk siri yang kelima. Alhamdulillah. Tahniah Prof atas usaha murni ini. Moga peluang macam ni dapat menjadi satu hikmah kepada kita untuk sama-sama dapat berpeluang untuk berkumpul di syurga nanti insya-Allah. Harapnya lepas saudara Ahmad Fahmi berkongsi satu pengalaman, bukan satu sebenarnya, banyak pengalaman yang bukan semua orang berpeluang untuk rasai. Saya harap ia dapat membakar semangat kesukarelawan dalam diri insya-Allah para dai kita yang ada pada hari ini, yang juga yang turut mendengar secara sesi rakaman insya-Allah, supaya anda kenal makna dan juga aspek-aspek kesukarelawan yang perlu ada pada seorang pejuang Islam itu sendiri. Ke tak ada perasaan. Sebab saya sendiri rasa macam subhanallah, kalau saya dapat diberikan peluang macam ni, sangat hebat, sangat indah. Tapi itulah keterbatasan kan. Tapi saya harap para mahasiswa yang bakal kita lahirkan pada hari ini dapat ambil peluang untuk cari semangat dan bina semangat tersebut supaya ia dapat diterjemahkan dalam sumbangan kepada masyarakat dan juga umat Islam secara keseluruhannya insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Saudara Ahmad Fahmi atas perkongsian ini. Semoga Allah berkati usaha anda dan juga perjuangan yang dilakukan oleh Global Peace Malaysia secara keseluruhan. Terima kasih. Okey. Baik, terima kasih Dr. Kasum. Sebelum kita tutup, saya minta Farid, Dr. Farid boleh bagi komen sikit kupasan. Allah Akbar, Dr. Mai. Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi dan saya sanjungi Profesor Mahathir Dr. Maizuddin dan juga yang saya hormati Dr. Kasum dan seluruh para pesyarah. Ada Prof. Sapura Sipun dan juga ada Dr. Ahmad Isa dan juga yang lain-lain dan juga para pelajar sekalian lah. Apa pun saya rasa dan juga Dr. Masyitah ada juga sekali dan juga yang lain-lain para pelajar. Terima kasih banyak pada ruang ini dan saya ingin ucapkan tahniah kepada saudara Ahmad Fahmi atas perkongsian yang begitu membanggakan dan juga perkongsian yang begitu menginsafkan. Saya cuma lihat dalam dua perkara je lah, iaitu apa yang saudara Fahmi telah kongsikan nilainya lebih besar dan tidak terhitung berbanding apa-apa yang lain pada saya lah. Saya cuba melihat dalam konteks sebenarnya selaku mahasiswa kita nak apa sebenarnya di akhir nanti. Itu lebih utama, fokus kita di mana dan siapa yang kita perjuangkan. Adakah kita perjuangkan untuk diri sendiri ataupun kita perjuangkan isu agenda umat yang lebih besar. Sebab itulah asasnya sebagai tanggungjawab khalifah, tanggungjawab sebagai umat Islam yang lebih spesifik berbanding yang lain-lain. Membantu sejuta manusia di dunia itu pada saya lebih hebat daripada berbanding walaupun nilainya jutaan. Sama ada duit, barangan yang terjual ataupun yang lain-lain. Saya tak pasti Ahmad Fahmi kalau dikira jumlah orang yang dibantu tu mungkin berjuta-juta lagi lah. Maksudnya digandingkan pula dengan nilai pelaburan tak terhitung juga. Ala kulihal saya ingin ucapkan terima kasih dan tahniah kepada saudara Ahmad Fahmi dan saya harapkan, besar harapan saya sedikit iaitu kita juga ingin melihat pihak-pihak watak-watak seperti ini juga lahir daripada USIM, terutama fakulti kita sendiri, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, untuk menguruskan agenda umat, yang lebih mencabar di masa-masa depan. Saya rasa itu sajalah kot yang saya ingin ucapkan. Banding saya pun kecil saja, tak ada apa pun yang saya buat. Apa pun kita belajar bersama-sama. Ada untung di Fakulti FKP ada Dr. Rumai selaku murabbi, selaku panduan. Saya yakin kadang-kadang saya sebut dalam diri saya Dr. Rumai, kalau Allah beri dia kesihatan yang betul-betul sihat, negara yang dipergi lebih banyak lagi daripada Fahmi mungkin. Ataupun kalau Dr. Rumai ni betul-betul sihat, orang yang dibantu lebih ramai lagi banding orang lain. Ataupun kalau betul, sebab kalau kenal Dr. Rumai dalam keadaan kesihatannya teruji dan sebagainya, semangat jiwanya membantu umat tidak pernah luntur. Itu saya rasa yang sedikit sebanyak patut mengusik sedikitlah rasa kita dan jiwa kita untuk untuk lebih baik lagi daripada itu, untuk menjadi lebih baik daripada itu. Saya rasa itu saja yang ingin saya kongsikan ataupun yang saya ingin lontarkan, satu persoalan kepada mahasiswa yang ada untuk melihat konteks lebih global, tapi jangan terlupa untuk bertindak di dalam lokal. Kita bertindak global dan bertindak lokal itu dua perkara yang perlu selari dan juga perlu untuk dipandang serius.
Wallahu alam. Terima kasih banyak Dr. Rumah. Itu saja kot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan majlis ini kepada Syafiqah untuk kita tutup majlis dan Syafiqah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memandangkan dah banyak rumusan daripada doktor-doktor yang kita dengar tu, dan sedikit saya ingin menambahkan untuk saya sebagai student, yang penonton saya sebagai student, kita ambillah peluang dan pengalaman semasa belajar ni, kita rebut peluang ni untuk manfaatkan dan sama-sama untuk maafkan ilmu untuk kita bawa kat luar sana nanti pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi memandangkan habisnya, tamatnya perkongsian daripada panel kita, maka berakhirlah perkongsian kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada panel kita, jemputan panel kita dan para penonton. Kita tutup dengan tasbih kafaratul salatul asr. Tadi tak buka, insya-Allah. Okey, terima kasih Fahmi. Terima kasih Saudara Ahmad Fahmi. Terima kasih Tuan Fahmi. Terima kasih Prof. Rumai. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Rumai. Okay, terima kasih Saudara Ahmad Fahmi. Okay, Syabas JPM. Terima kasih. Assalamualaikum.